Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan lagi bertemu dalam majlis ilmu pada hari yang hari ini hari yang ke-8 Zulhijjah. Kita masuk pada 8 Zulhijjah, dan peristiwa 8 Zulhijjah ini disebut dengan nama hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah iaitu hari yang mana ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia bermimpi untuk menyembelih anak dia. Jadi apabila dia bermimpi supaya menyembelih anaknya, dia merasa ragu-ragu adakah mimpi ini daripada Allah ataupun daripada syaitan. Jadi dengan sebab itu dinamakan dia tarwi. Tarwi ini kerana apa? Kerana ada keraguan, ragu, kan? Jadi perasaan iya ke tidak, atau mimpi ini hanya mainan tidur je. Itu sebabnya dinamakan hari Tarwiyah. Jadi kita disunatkan berpuasa sama ada besok ataupun hari wukuf di Arafah. Jadi kalau tak boleh nak berpuasa 2 hari, berpuasalah pada hari wukuf. Hari wukuf jangan ditinggalkan kerana kelebihan yang begitu besar. Jadi hari ini kita nak menyambung lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kitab Muniyatul Musalli membicarakan tentang kelebihan orang yang memelihara solat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan satu hadis yang begitu panjang berkenaan dengan orang yang sembahyang memelihara atas sembahyangnya dan menyempurnakan rukuk dan semua perbuatannya, maka sembahyang itu putih bercahaya. Tapi kalau sekiranya sembahyang itu tak dijaga, tak disempurnakan, maka sembahyang itu menjadi hitam lagi kelam. Jadi ini berbeza. Orang sembahyang pun ada perbezaan. Ada yang mendapat putih berseri-seri, bercahaya. Ada yang sembahyang juga, walaupun kulitnya putih tapi hasilnya hitam. Ini pun masalah juga. Sebab tu kita kena melihat hadis yang telah kita baca pada yang telah lalu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Dan tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang laki-laki bermain dengan janggutnya. Duduk semayang ni, duduk main. Kalau ada kain ridak ni, duduk main kain ridak, duduk tengok, duduk belik. Ni kan semayang pula pakai emas lah, kejap-kejap tarik. Betul kan? Orang semayang pakai emas kan? Dia jadi leka kan? Betul kan dia punya tingkap dia kan? Ni emas ni jadi tingkap dia ni. Dia betul kan? Jadi leka gitu. Dia semayang tapi dia leka itu lah. Zaman Rasulullah mana ni orang duduk main janggut ni, main janggut. Jadi dalam sembahyang dia begitu. Dia jadi tak khusyuk. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa jikalau khusyuk hatinya, khusyuk ni daripada hati bukan daripada anggota. Nasaya khusyuk segala anggotanya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dengan dalam Quran, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang mukmin atau berjayalah orang mukmin, allazina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk ni tuan-tuan dia mula daripada hati kita. Nak datang khusyuk pada anggota,
tangan tak bergerak dengan benda-benda perbuatan, telinga tidak mendengar, tak ambil kesempatan mendengar benda-benda yang lain. Ada? Kemudian mata tidak memandang pada benda-benda yang menghilangkan khusyuk. Bila hati khusyuk tu dia jadi tumpu, dia jadi tertumpu. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamas salatu, dia kata tamaskunun wa tawadhu'un wa tadarru'un. Sesungguhnya solat ini tuan-tuan tamas, tetap. Kan? Kau pegang dia betul-betul dengan apa? Tawadhu', dengan merendah. Merendahkan diri depan Allah, dan tadarru'. Kan? Tadarru', khusyuk wa tadarru'an, tenang hati dan rasa rendah diri depan Allah. Ini solat yang dikehendaki kita lakukan. Kan? Bila kita melakukan solat ni tenang. Khusyuk ni maksudnya tenang. Tenang, semua anggota dia tenang. Tapi nak tenang semua harakat perbuatan ini, dia mesti ke hati dia. Kalau hati tak tenang, maka anggota-anggota pun jadi tak tenang. Jadi puncanya tu di hati tu. Bila hati telah jadi tenang, barulah dia baca tu dia ada perasaan merendah diri di depan Allah. Dia takbir ada perasaan membesarkan Allah Ta'ala. Dia sujud merasakan kehinaan di depan Allah. Baru dia rasa benda-benda tu semua. Kan? Bila dia rokok, dia rasa Allah. Inilah maknanya tanggungjawab makhluk kepada Tuhan. Ini nak sampai kepada gitu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau tak khusyuk ni, hati tak khusyuk, susah. Sebab tu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yab'asu bi lihyatihi fi salati faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawaruhu. Rasulullah kata apa? Lelaki ni dia bermain-main dengan janggut dia, menarik-narik janggut dia, mengusap-usap janggut dia dalam solat. Kalau khusyuk kalbu dia, hati dia, nasaya khusyuklah harakatnya, iaitu perbuatannya. Ini nak dapat khusyuk ni tuan-tuan, tu kita tengok orang-orang terdahulu daripada kita ni, golongan-golongan salafus salih, mereka ni semayang banyak. Kan? Mereka ni semayang banyak kerana nak melatih diri supaya dapat khusyuk dengan Allah. Bayangkan kalau Sayyidina Uthman bin Affan tu semayang satu rakaat tu tuan-tuan habis 30 juzuk. Kan? Macam mana dia nak melatih diri dia tu? 30 juzuk. Ni bukan 30 ayat, 30 juzuk. Pak Imam baca Inna A'tayna, panjangnya. Itu pun Inna A'tayna. Belum lagi Inna Anzalna. Kan? Inna A'tayna pun dia rasa panjang. Sebab apa? Tidak khusyuk hati. Kerana Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr lagi dia kata panjang. Kan? Sebab dia tak pernah dengar. Dia dengar waktu Ramadan dia. Tiba-tiba hari yang bukan Ramadan, Pak Imam baca, pelik surah ni. Tak kahal, surah tu pendek ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, para ulama tu dia melatih diri. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Aisyah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat tidak kurang daripada 12 rakaat. Itu paling kurang tu Rasulullah sembahyang 12 rakaat. Tapi janganlah kita menyangka 12 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu macam kita. Kita 12 rakaat 8.5 sembahyang, 9.5 dah habis. Pukul 9 dah habis. Rasulullah tuan-tuan satu rakaat itu dibacanya satu rakaat 6 juzuk dia baca. 6 juzuk sekali baca dalam satu rakaat. Maka tidak hairanlah kalau kita mendengar
Aisyah mengatakan bahawa, ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, kenapa nak semayang masih bengkak-bengkak kaki? Semayang Rasulullah tu bengkak-bengkak kaki, tuan-tuan. Kita bengkak kaki juga, gaut. Bengkak kaki, gaut. Rasulullah bengkak kaki itu kerana apa? Kerana terlalu lama dia berdiri. Nak habiskan 6 juzuk, tuan-tuan, 6 juzuk. Kalau macam kita tak pernah baca 1 juzuk ni, 1 jam nak habiskan. Tu paling orang kata paling lama lah 1 juzuk tu 1 jam. Kalau boleh cepat daripada itu 45 minit 1 juzuk. Bayangkan kalau 6 juzuk. Dan Rasulullah pula kalau dia baca waktu malam, dia baca tadabbur. Apa maksud tadabbur? Baca tadabbur, dia memerhatikan. Sampai kepada ayat-ayat tentang azab, Rasulullah ulang. Kadang-kadang dia ulang tu beratus kali. Inna azabun alimun, inna azabun. Supaya apa? Jadi gerun Rasulullah macam. Tak? Nak sampaikan 6 juzuk tu, sampai ayat-ayat yang menerangkan tentang azab, diulang. Kita kalau ulang macam ni, masuk dalam sembahyang ulang, makmum kata, Pak Imam tak ingat. Dia kata tu. Itu kita, tuan-tuan. Dia berbeza tu, dia berbeza. Jadi dengan sebab itu Rasulullah kata apa? Kalau khusyuk dia punya kalbu dia, hati dia, nasaya la khusya'at jawaruh. Makna dia punya harakat, perbuatan-perbuatan pun akan jadi tenang, seperti mana tenang jiwa dia. Ini tu sebab nak dapat sembahyang yang khusyuk ni, dia perlu kepada latihan. Kena latihan. Bukan orang main bola je nak menang dapat latihan, tuan-tuan. Orang nak dapat khusyuk ni sebab natijah daripada solat ni khusyuk. Kan? Natijah solat ni khusyuk. Jadi macam mana nak dapat khusyuk? Mereka berlatih juga. Berlatih dalam semayang tu. Semayangnya banyak, ditadabbur, dibaca. Semayangnya berdirinya lama. Supaya apa? Mendidik diri dia. Jadi tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita harap-harapnya ke arah itulah, ke arah itu. Kan? Walaupun kita ni bukan orang-orang alim, tapi mudah-mudahan kita ke arah untuk mendapat khusyuk. Solat. Selama mana belum khusyuk solat, teruskan semayang. Jangan dah khusyuk baru nak semayang. Itu jadi masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Khusyuk salafus salih di dalam solat mereka. Kita tengok beberapa contoh-contoh orang salafus salih ni. Salafus salih ni ialah 300 tahun. Kan? 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah, lepas tu 300 tahun. Para sahabat, lepas tu. Itu golongan salafus salih. Kan? Salaf nama dia. Kita ni golongan khalaf, orang yang terkemudian. Maka dan adalah salafus salih sehingga khusyuk pada sembahyangnya. Maknanya tuan-tuan, pengarang kita ni, orang salafus salih ni dia punya khusyuk, dia punya sembahyang sehingga. Maknanya memang khusyuk semua. Memang khusyuk semua. Mereka ni sampai kepada sembahyang yang benar-benar, khusyuk yang benar-benar. Dan dikata menghingga-hinggakan dia sehingga, makna sehingga. Itu dia, kalam tu dia menunjukkan atas, maknanya membesarkan. Ini sebab diterjemah dalam bahasa Arab. Dia maknanya tinggi dan paling tinggi. Maknanya kalau khusyuk dia tu sampai kepada tahap yang sebenar-benar. Adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang datang burung, hinggap di atasnya, hingga akan dia kata apa? Pagar sesuatu jamaah. Orang salafus salih dia sembahyang, tuan-tuan, dia punya khusyuk ni, sehingga kalau burung terbang tu, dia hinggap dekat orang yang sembahyang itu. Burung tu menyangkakan benda ni benda yang mati. Jamat tu maknanya benda yang mati. Tiang,
pokok, tunggul, tu benda jangan, benda yang tak bernyawa. Sampai macam tu sangkaan burung tu. Kita kalau burung datang puas tepis tu, burung kata, hidup rupanya. Tu lain tuan-tuan. Nah, ada dia berbeza tu. Nah, sebab disebut apa? Wa ba'dhum kana yaskunu fi ruku'ihi bihaisu taqul asafiru alaihi ka'annahu jamadun. Setengah daripada salafus salih ketika ia berdiri dalam solatnya, dengan sekira-kira datang burung menghinggap atasnya, menyangka ia pagar, sesuatu jamaah. Burung tu hinggap tu, dia sangka ni yang tegak berdiri ni, dia ingat pagau. Orang Melaka pagau lah, tapi dah sini pagar. Tu bahasa moden kan. Kita pagau orang Melaka. Orang Melaka semua ujungnya you kan. Tak apalah, janji faham kan. Kan kalau kata pagar, alah mengada-ngadanya ustaz mengajar pagar. Nah, biar kita cakap bahasa kita mudah senang faham tak? Jadi tuan-tuan, orang-orang salafus salih dia sembahyang, hatta burung yang hidup ketika mana terbang tu, dia kata, wah, ada tempat benda nak bertenggek lah, dia pun turun. Hinggap dekat atas badan, dekat atas kepala orang sembahyang. Kerana apa? Menyangka akan yang dihinggap itu dah maknanya satu tiang ataupun tunggul yang mati. Allah. Kita tuan-tuan payah nampak tu. Payah. Nyamuk kita pun ikut sampai ke belakang ikut. Nyamuk bukan kata burung, nyamuk. Belum berhati. Nyamuk ni Aedes ke tak Aedes? Allah tuan-tuan. Nak maknanya nak tunjuk apa? Jauh lagi kita punya tahap. Semayang kita ni tuan-tuan jauh lagi ke arah tahap. Nak sampai peringkat burung yang hidup menyangka yang dihinggap tu tunggul, belum sampai lagi dah. Kalau ada yang macam tu, Allah, luar biasa orang macam tu. Luar biasa orang macam tu tuan-tuan. Kita kena jumpa orang tu, ambil barakah macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan, tu yang pertama dia kata. Sebab apa dia kata seperti mana zaman? Kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya. Itu yang dikata, tetap dia panjang qiyam dan sujudnya. Ini yang dikata tadi, tawaddu'an wa takhasyu' wa tadarru'an. Tawaddu'an wa tadarru'an. Orang yang sembahyang dalam keadaan apa? Tawaddu' dan tadarru'. Dia dalam keadaan tenang, dan mana tadarru', dalam keadaan merendahkan diri di depan. Jadi dia semayang tu, manakala panjang qiyamnya. Yalah, kalau semayang satu rakaat, apa ni, Sayyidina Osman sampai 30 juzuk kan? 30 juzuk. Abu Hanifah semayang satu rakaat 15 juzuk baca. Panjang tuan-tuan. Kita 30 juzuk bila? Daripada mula Ramadan sampai 30 Ramadan nak dapat kain tu. Berapa bulan baca baru boleh dapat kain pelikat tu. Kan? Tidak, tak dapat kain pelikat tu. Kan? Itu pun baca satu muka je balik. Kain pelikat dia yang depan dulu. Ada tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan 30 juzuk tu kita nak baca habis sebulan baru habis. Bayangkan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dia semayang satu rakaat 15 juzuk. Yang luar biasanya dia angkat satu kaki dia. Dia angkat satu kaki dia, diletakkan dekat dia punya, dekat lutut. Dia berdiri itu satu rakaat tu dengan satu kaki. Bukan sepasang kaki, satu kaki letak. Baca 15 juzuk. Nanti dah habis, penat berdiri 15 juzuk, turun satu kaki lagi, naik satu kaki yang lain.
Baca 15 juzuk, 30 juzuk habis. Allah luar biasa. Ini karamah Allah dahulu. Karamah dia. Jadi bayangkanlah, kita nak sampai kepada tu tak sampai lagi lah tuan-tuan. Kita dengar, mudah-mudahan boleh memberi motivasi kepada kita lah. Jadi itu hadis yang kita tengok tadi kan. Begitu juga dalam hadis yang lain disebut wa kana siddiqu radhiyallahu an fi salatihi ka'annahu watadun. Mana Abu Bakar As-Siddiq ketika mana berada di dalam solatnya seolah-olah seperti turus. Turus ni macam kayu tegak, sebatang kayu yang lurus. Tu Sayyidina Abu Bakar. Mana tak goyang-goyang tuan-tuan, walaupun kipah macam mana besar pun, tegak aja. Maknanya betul tetap tu. Begitu juga Ibnu Zubair kata radhiyallahu anhu ka'annahu udun. Apa ni Sayyidina Zubair kalau dia semayang seolah-olah seperti mana dahan kayu. Ni kita tengok contoh-contoh salafus salih. Bagaimana dia semayang. Hari ni kalau kita kata tuan-tuan kita dah semayang elok dah, Allah jauh lagi sebenarnya. Jauh lagi daripada tahap orang. Kan? Jadi maknanya inilah maknanya perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada zaman salafus salih dan orang yang hidup di dalamnya ketika mana mereka mendirikan solat. Memang luar biasa. Maka berkata ia bagi ahlinya. Berkata ni, mana siapa ni? Mana orang yang daripada zaman salafus salih. Kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Ahli keluarga dia lah. Isteri, anak-anak dan anaknya. Apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkat suara dan menghingar-bingar, maka aku bahawasanya tiada aku tahu akan dia. Kata orang-orang salafus salih ni nak tunjukkan tadi dia punya khusyuk ni. Khusyuknya orang-orang golongan salafus salih ni bila dia mendirikan solat, dia kata apa kepada keluarga dia? Ahli ni isteri. Sebab tu kita kata kenapa ahli ni isteri? Rasulullah kata sebab apa? Khairukum li ahlikum. Ahli tu ialah perempuan. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan perempuan ni, makna dengan isteri dia. Kan? Jadi Rasulullah orang ni kata apa? Berkata ia bagi ahlinya dan anaknya. Wahai isteri ni. Dia kata, isteri dengar. Hai anak dengar. Apabila aku masuk dalam sembahyang, kau nak buat apa kau buat. Kan? Apa contoh yang kau nak buat? Engkau nak mengangkat suara, nak menjerit ke, nak melalak ke, nak buat bising ke, maka tiada aku ketahui akan apa yang berlaku. Mana apa? Orang ni dia tak ada. Bising pun tak masuk dalam telinga dia. Bising, buat bingar, bercakap kuat pun tak masuk. Kita kalau semayangnya, orang tu baca asyhadu an, tak peranjat kita. Sampai ke depan tak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pula Allah. Nasib baik tak terlepas tangan kebersamaan. Ya. Jadi tuan-tuan, dia jadi mengganggu. Dia dalam semayang ni, kita semayang jangan taswiskan orang semayang. Dosa kau ni. Mentaswiskan seorang, mengagu-gagukan orang. Semayang ni lain daripada imam ni yang boleh baca kuat tuan-tuan. Makmum tak boleh mentaswiskan makmum lain, mengganggu makmum lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Kawan sebelah terganggu. Dia terganggu kan. Sampai tersasul-sasul dia. Terbabas. Dah dia ni memang jenis terbabas lalu. Dia dah memang jenis terbabas lalu. Kau baca kuat, memang babas sungguh. Kan? Memang babas. Jangan. Dalam semayang ni kecuali imam je. Imam je yang boleh mengangkat suara.
Allahu Akbar. Makmum jangan jadi muballigh. Kan? Makmum jangan jadi muballigh. Sebab di dalam sembahyang tidak ada hukum muballigh. Muballigh itu maksud apa? Mengangkat suara supaya orang lain boleh dengar. Tidak ada, tuan-tuan. Kecuali timbul masyaqqah. Masyaqqah apa-apa? Orang terlalu ramai. Ataupun tengah-tengah sembahyang mic condemn. Ada duit tak nak ganti, condemn terus. Kan? Tapi bukan masjid ni, masjid tempat lain. Mana? Contohlah. Tengah-tengah sembahyang condemn. Orang melaut sembahyang. Pak Imam punya suara pula Allah. Hai. Sentimental value-nya. Kan? Sebab dah 60 tahun. Allah, orang lekau dengar, dia tu rokok ke sujud? Sadu-sadu dah bagi salam dah. Dia ada. Pada waktu itu kena ada muballigh. Dalam keadaan biasa tak boleh. Imamnya yang boleh angkat suara. Allahu Akbar. Orang semua dengar perbuatan imam. Dapat dengar suara. Perpindahan, intiqalat pindah. Nah. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Berzikir pun sama macam tu juga. Pak Imam bagi arahan, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jangan makmum Astaghfirullah, dia pula jadi Pak Imam pula. Ini tak boleh, tuan-tuan. Ini adab-adab kita ni dalam beribadat ni, dia ada adab. Ada adab yang perlu kita jaga tau. Bukan semua main borong je. Sebab dia akan jadi fitnah. Jadi fitnah. Dan akan menimbulkan dosa kepada orang lain. Orang kata apalah tu. Itu dah mengumpat dah tu. Dah mengumpat dah. Kamu mengumpatnya sebagai sesuatu dosa yang besar. Jangan kita menyebabkan orang lain berdosa. Bukan nak marah, nak cakap. Kata Mak Nispu, cakap. Cakap. Nak cakap. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jangan. Tu imam yang mengangkat suara tu imam. Kan? Jadi kita kena faham sebagai hak sebagai seorang makmum, hak sebagai seorang imam. Mesti faham. Kita sembahyang berjamaah dah bagus dah, alhamdulillah. Bagus dah, alhamdulillah. Tapi ada benda-benda yang kita nak kena betulkan. Supaya jangan jadi sebab benda remeh-temeh ni, benda yang remeh-remeh ni yang menjadi sembahyang kita rosak. Yang menjadi sembahyang kita rosak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka disebutkan di dalam satu hadis yang lain, dia kata wa yurwa 'anil Muslim bin Yasar annahu kana idza arada salata qala li ahlihi takhassu antum fa inni lastu asma'. Dia kata apa? Daripada Muslim bin Yasar bahawasanya beliau apabila hendak melakukan solatnya, lalu beliau berkata kepada ahlinya. Apa yang dia kata? Kamu bercakaplah, kerana bahawasanya aku tiada akan mendengarkan kamu. Ketika aku semayang, kau nak bercakap, kau bercakap pasal kau punya pasal. Sedikit pun kalam atau cakap kau ni tak masuk dalam lubang telinga aku. Nak tunjuk apa? Khusyuknya orang-orang soleh ni solat. Kan? Khusyuk. Sampai orang cakap kuat pun dia tak dengar. Kita ni dalam semayang siap dengar. Pasal telinga pula. Ada. Semayang dari depan ruang tamu, TV sebelah. Insya Allah, siap jeling. Tak kena je. Buat gangguan. Jadi sebab semayang kita jadi tak khusyuk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Ini cerita para sahabat. Siapa dia? Wa kana Amir bin Abdullah min khashi'in al-musallina
Wa kana idza shalla rubama darabat ibnatuhu biduffin wa tahaddatsa an-nisa'u bima yuridna fil baiti wa lam yakun yasma' zalika wala ya'qil. Setengah daripada orang yang khusyuk dalam solat itu ialah siapa dia? Amir bin Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu, kan? Seorang sahabat namanya siapa? Amir bin Abdullah, salah seorang daripada sahabat Rasulullah yang kalau dia sembahyang khusyuk. Nak cerita ni, cerita tentang Amir bin Abdullah ni solat macam mana. Apabila beliau solat, terkadang memukul anaknya akan duf. Duf ni ialah gendang. Duf tu yang macam orang dok main apa tu, nasyid tu, pukul yang besar tu, ada bawah, tu duf. Duf ni kalau dia pukul kan kuat. Anak dia bermain duf, main gendang. Isterinya pula berbual-bual dalam rumah. Macam kita hari ni, isteri kita tengah semai, isteri kita tengah bercakap-cakap dengan dia punya rakan membawang dia. Nah, dalam WhatsApp dia, kuat pula tu cakap. Dia cakap dalam bilik sampai keluar suara dia. Kuitat dah ada, kuitat. Kuitat kita semua yang tat. Terganggu tuan-tuan. Kan? Terganggu. Dia sembahyang itu. Isteri dia ni, isteri Amir bin Abdullah ni, berbual dalam rumah, kuat suaranya. Memang jenis isteri volume dia tak boleh pelan. Kerana ada isteri-isteri ni kalau dia cakap, dia cakap tu macam menjerit. Kan? Kita kata tak boleh pelan. Dia kata dah pattern. Dah pattern dia. Terimalah seadanya kalau isteri macam tu. Suami-suami kalau ada isteri yang macam tu, alhamdulillah. Nah, janganlah marah. Aku serekup kau punya mulut kan. Jangan dia marah. Jangan marah. Dah dia tu hak kita, isteri kita, dia yang jaga makan kita, minum kita, alhamdulillah. Sabarlah buat sementara waktu. Besok dia dah lelap, kau pula senyum. Dah tak ada sound lagi kata. Baru kau rindu pula. Ibu-ibu, ayah-ayah nanti rindu pula dengan anak tanya, ayah diamnya, tak ada lagi sound kuat lagi. Dia rindu yang sound kuat. Mana tu satu nikmat, tuan-tuan. Jangan marah kan. Terimalah seadanya orang rumah kita. Jangan cari yang sound perlahan. Kalau sound perlahan dia senyap, dia bahaya tau. Tu bahaya juga. Tu lagi bahaya jenis sound perlahan. Sadar meletup dia. Jadi jangan tuan-tuan, biar yang sound yang lantang-lantang ni tak apa. Kan? Tak payah dikecilkan volume dia, tak payah. Kan tuan-tuan? Jadi maknanya isteri Amir bin Abdullah ni kalau dia bercakap, wah kuat suara dia. Beliau tiada mendengar apa-apa pun dan tiada faham apa-apa pun. Luar biasanya Amir bin Abdullah kalau dia sembahyang, anak dia pukul duf tu dekat telinga orang kawan ni. Isteri pula cakap dengan begitu kuat. Dia tak memberi apa-apa kesan sehingga dia tak dengar apa pun. Bunyi gendang pun dia tak dengar, bunyi suara pun tak dengar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia telah maknanya sampai kepada orang yang dia sampai kepada makam syuhud dalam solatnya ada di makam syuhud. Maka dunia ni hilang daripada dia. Orang yang sampai kepada makam syuhud bila dia solat, dunia tu hilang daripada dia. Kita nak sampai makam tu jauh tuan-tuan. Jauh makam syuhud tu. Kan? Itu sebab Rasulullah kalau pernah Rasulullah sembahyang, Rasulullah kan dia sembahyang tak cukup rakaat kan. Jadi ulama-ulama sufi kata tak mungkin Rasulullah dia sembahyang dia terlupa. Kalau macam kita ni memang terlupa selalu. Kan? Dah salam ke belum?
Semayang dah salam dah. Dah salam belum? Dah salam. Kalau imam baca panjang-panjang, dah baca Fatihah belum? Baca lagi. Imam pun sambung muka sebelah. Dah Fatihah tu, dah 3 kali Fatihah dah. Nah, asyik belum lagi. Nah, kita gitulah semayang, tuan-tuan. Kalau imam buat baca pula, suaranya sedap. Suara macam Imam Mekah, sudis. Kan? Baca macam maknanya Huzaifi tu, Allah. Nak habiskan dia tu 4 kali Fatihah. Kejap habis Fatihah sebab lupa. Oh, gitu tuan-tuan. Ini dia ni sampai kepada makam syuhud, sampai semuanya tak dengar. Jadi para ulama sufi mengatakan Rasulullah semayang dia tak akan lupa. Itu pandangan mazhab Syiah, orang-orang golongan sufi. Orang kata, tapi kenapa Rasulullah semayang 2 rakaat? Rasulullah kata orang-orang sufi, dia maknanya dia masuk kepada makam syuhud sehingga dunia ni dihilang. Kita ni semayang tuan-tuan mengingat rakaat ke mengingat Allah? Allahu Akbar, tangan angkatnya. Ni rakaat pertama. Rokok rakaat kedua. Kita semayang ni sebab nak mengingat rakaat, bukan ingat Tuhan. Betul tak? Orang semayang mengingat Allah. Jadi Rasulullah semayang mengingat Allah, bukan mengingat rakaat. Itu dia kata dia masuk kepada makam syuhud. Ni kena belajar masuk tasawuf. Manakala pandangan orang-orang fiqh, ulama-ulama fiqh mengatakan Rasulullah dia tertinggal rakaat itu sebab apa? Sebab untuk mengajar umat dia. Nanti kalau tertinggal rakaat, dah bagi salam, macam mana nak buat? Semayang Zuhur 4, baru semayang 2 dah bagi salam, macam mana nak buat? Dia jadi istimbat hukum dekat situ. Itu pandangan ulama-ulama fiqh. Ulama-ulama tasawuf pandang lain. Ala kulihannya, Rasulullah tak akan lupa dalam solat. Kita memang lupa. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Ini cerita maknanya seorang sahabat namanya Amir bin Abdullah. Dan Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, dalam kitab Ihya-nya menyebut apa? Wa ruya an Abi Talhah shalla fi ha'id wa fihi syajarun fa'ajabahu. Dia kata dabsiyun tara fi syajari yaltamisu makharajan fa'atba'ahu basarahu sa'atan summa lam yadrikum shalla fazakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnati summa qala ya Rasulullah huwa sadaqatun fada'ahu haitsu syi'ta. Diriwayatkan daripada Abi Talhah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemayam dalam satu kebun. Kan? Ni Talhah ni semayam dalam kebun dia. Kebun tu ada pokok tamar. Sana pokok tamar lah tuan-tuan di negara Madinah. Maka dia kata apa? Menseronokkannya. Bila dia semayang dalam kebun tu menseronokkan. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke kebun-kebun Arab ni, tanah-tanah masuk ke dalam ladang-ladang kurma dia ada tali air. Tali air ni deras. Kita boleh dalam keadaan sunyi itu kita boleh dengar air itu mengalir, bunyi air itu mengalir. Sebab dia empang dengan batu-batu kan. Dia punya parit tu dia buat daripada batu. Air itu mengalir deras lah. Kita boleh dengar. Jadi orang-orang Arab ni tuan-tuan, dia tak jumpa sungai. Orang Arab nak jumpa Syartul Bahri ni susah. Mana ada negara Arab? Negara-negara Arab yang macam padang pasir, mana nak jumpa sungai, nak jumpa laut. Jadi kalau kebun-kebun ada tali air ni, dia satu keseronokan. Dia satu seronok. Kan? Jadi maknanya bila dia duduk dalam semayang, dia semayang dalam kebun dia,
maknanya menyeronokkan. Oleh apa? Dah duduk dalam kebun ni tuan-tuan, burung-burung banyak. Burung-burung makan buah kurma yang masak-masak kan. Berkicau. Jadi sambil-sambil semayang tu terhibur dengan bunyi kicauan burung. Kan? Ini kata Talha. Maknanya dia kata diseronokkan oleh satu ekor burung terbang untuk mencari tempat keluar. Lalu katanya melihat burung itu. Maknanya tengok kicau mulut, tengok perhati burung tu. Mana dia nak keluar burung dia. Ini dia Talha ni. Kemudian dia kata apa? Lalu tiada mengetahui berapakah yang belum solat, sehingga dia terlupa rakaat. Dah berapa semayang ni? Semayang ni dah berapa rakaat dah? Terlupa rakaat. Sebab apa? Duk terhibur dengan bunyi burung tadi. Lalu dia kata lalu apa? Menyebut hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang yang mengenai daripada fitnah. Ni fitnah besar. Sebab apa? Kebun bunyi burung-burung yang dalam kebun tu jadi fitnah, sehingga semayang pun terlupa rakaat. Kemudian katanya, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia kata apa? Kebun ini aku jadikan sedekah, maka meletakkanlah dan buatkanlah dengan kebun ini sekiranya engkau kehendaki. Oleh kerana ya Rasulullah, dia pun cerita gini-gini. Ya Rasulullah, oleh kerana kebun ni tadi, apa yang ada di dalamnya telah menyebabkan aku lalai dalam solat. Ambillah kebun ni ya Rasulullah, kau nak buat apa buatlah. Kita boleh masuk kereta, lupa, turun-turun aja. Wahai jemaah, ambillah kereta ni, aku tak nak, dia telah melalaikan aku. Wah, kalau macam tu tiap-tiap hari orang datang tuan-tuan, nak tunggu kereta. Ni kereta siapa pula lepas ni dapat? Proton, Honda, Mercedes. Kalau semua jemaah kat sini macam tu, tuan-tuan tunggu sekejap. Oleh kerana kereta ni telah melalaikan. Ni Mercedes mata beladang, ambil dah sependak. Berebut. Dapat steering pun tak apa. Janji Mercedes punya steering. Pasang dekat mana? Kereta Proton. Lari dia punya elemen. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita bagaimana sahabat radhiyallahu anhu kan, sampai begitu sekali. Harta kalau melalaikan dia, tak apa, ambil, kerana dia telah melalaikan aku dengan Allah. Oh, iman orang ni tak boleh kita tuan-tuan. Kita tak dapat iman ni kan. Kita hilang selipar tu, dia punya sumpah je 10 hari baru hilang. Celaka tu. Datang besok jumpa, ada kat kaki Pak Imam. Laki kena sumpah. Punya Pak Imam yang pakai. Pak Imam pakai sebab tak ada selipar dah waktu tu. Yang ambil selipar dia Bilal. Menyumpah belaka. Itu baru selipar. Kalau nak bagi kebun, kebun mahal tuan-tuan. Nak mahal. Hari ni kalau nak beli kebun, tak mampu kita. Nah, bayangkan kalau tanah di Saudi tu, di kawasan Masjidil Haram tu, dia punya tanahnya satu kaki harganya 1,000 rial. 1,000 rial. Itu waktu mana sebelum pembesaran tu. Cuma dia ambil di Jabal Qubais dia. Masa tu sebelum dia ambil keseluruhan. Sebab pembesaran mula-mula dia buat di belakang Mas'ar. Dia ambil Jabal Qubais tu semua dia ambil.
Ada seorang daripada Perak, dia menetap di Saudi. Lama dia jadi duduk di Saudi. Dia duduk di atas gunung-gunung tu, di Jabal Qubais. Ketika mana kerajaan nak mengambil buat pengambilan, dia dapat apa? 5 juta. Rumah buruk ya. 5 juta, 5 juta rial. Oh, tanah. Kalau sekarang ni tuan-tuan, lagi ya. Tanah yang paling mahal dalam dunia. Tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni tuan-tuan tengok, tapi para sahabat radhiyallahu anhu, apa sahaja yang melalaikan dia daripada Allah, sila ambil. Jangan dia menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan katanya, wa anna rajulin akhara annahu shalla fi khati'in lahu wan nakhlu mutawwaqatun bi thamariha fa nazara ilaiha fa'ajabathu wa lam yadri kam shalla fa dzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu wa qala huwa sadaqatun fa'aj'alahu fi sabili azza wa jal faba'ahu Utsman bi 50,000. Bahwasanya seorang lelaki bersolat di dalam kebun. Cerita orang lain pula. Ya, tadi cerita Amir bin Abdullah. Cerita apa ni, Talha. Ni cerita orang lain, seorang sahabat yang lain. Dia semayang dalam kebun dia. Dalam kebun pokok tamar. Dia penuhkan pokok tamar masak ni, kan? Lalu ia menilik kepadanya sambil semayang, tengok masak semua ni bagus ni. Sambil semayang macam kita lah tuan-tuan semayang. Oh, ni dah masak ni. Ni dulu musang king ni, musang king. Oh, air satu. Wah, tengok. Semayang dalam pokok kebun durian sambil tengok pohon durian. Oh, musang king. Oi, ada yang dah jatuh kat jaring ah. Tu dalam semayang. Nah, ni kisah sahabat ni tuan semayang. Semayang tengok orang jadi terpesona ni. Kan? Jadi terpesona. Kita bukan nak mencela sahabat tuan-tuan. Bukan nak mencela sahabat. Sahabat ni masya-Allah. Kan? Kita nak ceritakan di sini, nak ambil iktibar bagaimana orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, kalau ada yang mengganggu solat dia sanggup mengorbankan apa sahaja demi Allah. Itu dah jadi satu kesalahan. Kita bukan nak merendahkan sahabat. Apa hari ini orang merendahkan Rasulullah? Nak merendahkan sahabat? Sama sekali tidak. Hari ini orang merendahkan Rasulullah. Dia kata Rasulullah pelarian. Tuan-tuan, ini masalah iman. Masalah iman. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu ia menilik kepadanya serta maknanya menseronokkan dan tiada mengetahui berapakah bilangan rakaat dia. Lalu disebutkan kepada Utsman, dia datang jumpa Sayyidina Utsman, cerita gini-gini, kaza wa kaza, kaza wa kaza. Sambil berkata, kebun ini adalah sedekah, jadikanlah kebun ini untuk sabilillah. Maka menjual oleh Sayyidina Utsman akan kebun itu dengan harga 50,000. Sedekahkan. Wah, macam itu sekali. Jadi kita melihatlah bagaimana kedudukan khusyuk dalam sembahyang ni, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, dia tak dapat khusyuk, dia menggadaikan untuk dapat khusyuk tu dengan harta dunia. Dia nak mendapat khusyuk tu, dia sanggup menggadaikan harta dunia untuk dapat khusyuk. Kita jauh bezalah, kan? Kita jauh perbezaan. Dan insya-Allah nanti kita sambung lagi bicara kita kebesaran dan ketinggian solat pada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.